Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Baiklah, kita sudah pun masuk musim haji bermakna tidak lama lagi kita akan menyambut raya haji ataupun hari raya Aidiladha. Jadi ibadah korban dan juga sedekah ini amat digalakkan. Jadi hari ini saya bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Elias untuk kita bercakap mengenai sedekah kambing pengganti korban. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah Ustaz. Ya. Mungkin apakah sebenarnya orang kata kebaikan kalau kita lakukan sedekah ataupun korban dan juga korban pada musim Hari Raya Aidiladha? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pastinya Hari Raya Korban. Nama pun Hari Raya Korban. Cuma kita saja yang panggil Hari Raya Haji, sebenarnya Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban. Itu yang betulnya. Tapi tak apalah, Hari Haji pun okey lah. Tapi dengan sebab kita dah namakan dia Hari Raya Haji, rasa macam tak raya pula sebab tak berhaji. Jadi kita buat nama Hari Raya Korban. Dan kita letakkan pada masa itu satu tuntutan yang sangat besar dalam agama kita, ialah berkorban pada masa itu. Maka apabila sebut korban, fasalli li rabbika wanhar. Allah Ta'ala menyuruh kita bersolat dan mengerjakan korban. Maka korban ini mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian mendekatkan kita sesama Islam, sesama Muslim, sesama manusia dengan ibadah bersedekah. Jadi di Korban Ikhlas ni, di Yayasan Ikhlas ini, mereka menawarkan kepada kita satu, kalau tak mampu nak masuk korban. Bukan semua orang nak masuk korban, duit tak ada. Kadang-kadang 800, kadang 300, kadang 4,000 satu ekor bahagian kan, satu ekor. Maka kita menawarkan kepada masyarakat kita untuk sedekah korban kambing, sedekah kambing hanya dengan RM30 saja. Untuk kita, okey aku tak mampu nak buat korban, tapi aku nak sedekah juga sempena Hari Raya Korban, kita bagi makan orang. Inilah yang saya rasa tertarik dengan program ini, insya-Allah. Jadi bagaimanakah cara kalau seseorang itu berminat untuk menyertai program ini? Jadi kita boleh tengok di laman web Yayasan Ikhlas, kita type saja di situ sedekah korban ataupun sedekah kambing korban. Di situ kita akan berikan maklumat dan bagaimana cara untuk pembayaran dia. Dengan hanya ringgit Malaysia RM30 saja. Kita tulis tu sedekah daging korban. Dan insya-Allah boleh kita beri makan kepada kita sasarkan di antara 16,000 hingga 24,000 orang yang akan menerima faedah daripada program sedekah daging ini. Jadi dia tak buat korban sebab mungkin dia tak mampu, dia muda lagi ke apa ke, tapi kita ajak dia supaya bersedekah. Kita nak tumpu kepada satu perkampungan orang asli di Perak, kemudian satu pusat pengajian di Sarawak. Kita akan bagikan kepada masyarakat kampung di sini macam mana mereka boleh juga, walaupun tak dapat nak rasa daging korban, tapi dapat buat kenduri. Adakah semua daging itu akan dibahagikan di Malaysia ataupun ada juga yang akan program ini tertumpu juga di lokasi luar negara? Ya, betul. Kalau kita lihat kami di Korban Ikhlas, kami menyasarkan kepada 4 buah negara ataupun 4 buah kawasan. Di Aceh pun kita buat, di Kemboja pun kita buat, kemudian di Patani pun kita buat, begitu juga di selatan Filipina. Jadi 4 kawasan wilayah yang di luar Malaysia ni tetap kita bantu. Sama ada daging korban yang kita buat ataupun sedekah daging, kita akan edarkan juga. Sebab itu kalau kita kata nak target 16,000 orang di Semenanjung, mungkin tak nak mencapai taraf itu agak besar, tapi bila kita luaskan ke kawasan lain, insya-Allah dia boleh mencapai 16 sampai 24,000 orang tadi, insya-Allah dapat merasa sedekah daging daripada Korban Ikhlas ini. Ya, mungkin kita perlu fahamkan jugalah Ustaz, apakah apa kata dari segi syariat Islam, manfaatnya seseorang yang bersedekah itu jika dibandingkan dengan korban. Pada waktu ketika yang contoh saya tidak mampu untuk berkorban dari segi keuangan tadi, tetapi saya memilih untuk bersedekah. Dari segi syariat Islam itu bagaimana? Yang pertama, sedekah itu menghapuskan dosa. Yang kedua, sedekah itu memanjangkan umur. Yang ketiga, sedekah itu Allah Ta'ala jamin akan digantikan dengan yang lain. Mana qasat sadaqatu min mal, tidak akan berkurang harta orang-orang yang bersedekah. Kemudian ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah, Allah Taala akan ganti. Jadi kalau Allah jamin, okey lah. Kalau saya jamin, betul ya tak boleh berjaya. Tapi kalau Allah jamin, sebab tu Yayasan Ikhlas ni saya rasa dia membawa kepada kita bukan semua orang yang mampu berkorban. Sebab ada satu bahagian kalau luar negara 300, 400,500, ada yang dalam negeri 800, 850, satu bahagian kalau seekor pula hampir 6,000. Kalau begitu bila nak mampu Ustaz? Jadi kita buat satu sedekah
Yayasan Ikhlas menganjurkan satu sedekah daging saja. Bagi sebanyak RM30, kami akan uruskan masaknya, edaran makan. Walaupun kita tak buat korban, tapi kita bersedekah, itu pun dah dituntut sebab Nabi sebut kepada kita 4 benda ni membolehkan kita beroleh syurga. Yang pertamanya afsus salam, sebarkan salam. Yang keduanya wa it'am, hendaklah kita bagi makan kepada orang lain. Wasilul arham, hendaklah kita sambung silaturahim dan bangun sembahyang malam. Jadi 4 benda ni 2 telah kita buat. Yang pertama bagi orang makan, yang keduanya dengan sedekah daging ini kita menyambung silaturahim. Jadi adakah seseorang itu boleh bersedekah menggunakan program ini dengan cara mewakilkan seseorang? Contohnya saya saya ada 4 orang, saya nak 4 orang buat atas nama dia orang lah. Boleh ke macam mana? Boleh. Macam kita buat atas nama mak kita, buat nama ayah kita kan. Buat ni aku nama mak satu, nama ayah satu, nama isteri ke wakil. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak buat korban saja, kena minta izin dia orang. Misalnya, mak, saya nak buat korban atas nama mak tahu, saya sponsor untuk mak. Maka mak kata silakan. Yang tu tak apa. Tapi kalau bab sedekah macam ni, macam yang Yayasan Ikhlas buat sekarang, tak apa. Ini untuk lama. Kita niat saja sedekah sampai insya-Allah. Jadi bila bermulanya dan sehingga bila program ini akan berlangsung? Benda ini akan berlangsung sepanjang tahun kita buat. Yayasan Ikhlas ni dia bantu masyarakat di Malaysia ni dah beberapa tahun, dah masuk 9 tahun dah. Jadi macam-macam rumah orang, perkampungan orang asli kita pergi, ke pedalaman Sabah dan Sarawak kita pergi. Bukan hanya waktu musim korban ni saja yang kita buat sedekah daging ni, sedekah memberi makan ini sepanjang tahun. Tetapi sempena dengan musim haji, sempena dengan bulan Zulhijjah, kami menggerakkan lagi masyarakat kita untuk waktu inilah kita yang nak besar sebab nak ambil ganjaran fadilat bersedekah di antara 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu adalah waktu hari yang paling besar mulianya di sisi Allah. Jadi kalau kita nak buat sedekah tu 1 sampai 10 Zulhijjah tu paling dituntut. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang saya hormati, inilah peluang untuk kita bersedekah pada musim haji bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah terima, Allah berikan ganjaran besar, pahala yang berlipat kali ganda kepada kita. Jadi nombor telefon tertera di kaca TV anda kalau berminat untuk menyertai program ini di bawah Yayasan Ikhlas, dan juga ini nombor akaunnya bagaimana maksudnya? Ya, maknanya transfer ke akaun. Sekarang transfer je senang. Mudah. Pagi-pagi QR code ada. QR code pun ada kan. Kemudian kita buat reference kita iaitu sedekah daging insya-Allah. Itulah nombor dia. Masukkan saja nama kita apa semua, tujuan dia apa? Sedekah daging. Insya-Allah kami akan uruskan. Di peringkat Yayasan Ikhlas, jangkaan untuk tahun ini bagaimana? Kita sasarkan tadi paling rendah pun kita sasarkan untuk sampai matlamat kita 16,000 penerima. 16,000 penerima. 16,000 orang penerima yang akan dapat faedah daripada sedekah daging. Berapa ekor kambing tu agak-agak? Saya tak berani nak jangka lah kan, sebab satu seekor kambing boleh makan berapa puluh orang. Jadi nisbahnya begitulah. Kalau kata kambing tu agak ni, kita akan buat lembu juga. Ini antara klip-klip yang kita paparkan kepada penonton. Ini antara program yang telah pun dilaksanakan pada tahun. Ia sepanjang tahun. Ini yang kita buat di perkampungan orang asli. Kita utamakan di Semenanjung, di perkampungan orang asli. Kalau di Sabah dan Sarawak tu kita masuk ke kawasan pedalaman. Kita sediakan telaga, sediakan bekalan air untuk dia orang. Kita juga buat rumah, kita juga buat surau dan sekolah-sekolah untuk mereka belajar di kawasan ini. Yang paling saya tersentuh hati ialah kita cari buat telaga tiup untuk dia orang. Jadi satu kampung dapat merasai bagaimana air daripada untuk kegunaan mereka. Air bersih untuk kegunaan mereka. Jadi mungkinlah sedikit juga Ustaz boleh selitkan dengan program korban yang dijalankan di bawah Yayasan Ikhlas dalam masa yang kita ada ini. Alhamdulillah, korban kita dah buat daripada 9 tahun yang lepas. Dan berapa ribu ekor pun dah banyak. Maknanya korban Ikhlas, korban Yayasan Ikhlas ni dah biasa sangat dah. Dah selalu sangat dah. Dan saya rasa Yayasan Ikhlas satu yayasan yang alhamdulillah dipercayai oleh masyarakat. Jadi kalau tuan-tuan nak buat korban dengan kami, masuk kepada Korban Ikhlas. Dan kalau nak bersedekah dengan sedekah daging tadi, boleh layari Yayasan Ikhlas, insya-Allah. Jadi kami akan uruskan.
Segala perbincangan juga boleh dapatkan maklumat di Telegram Yayasan Betul, Ikhlas. di Telegram. Jadi ini maklumat yang dapat kami kongsikan kepada anda semua. Anda boleh lawati laman sesawang www.sedekahdaging.com dan juga nombor telefon hotline dan juga nombor telefon HQ, dan juga anda boleh layari Facebook Yayasan Ikhlas, dan juga ada juga Twitter, Telegram Yayasan Ikhlas Malaysia. Jadi di situ banyak akan dikongsikan juga maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sedekah sebagai pengganti korban ini, antara program yang dijalankan di bawah Yayasan Ikhlas. Betul. Jadi sudah pun kita tak berapa lama lagi untuk kita menyambut Raya Haji dan musim haji ini. Sehingga kini bagaimanakah sambutannya, Ustaz? Alhamdulillah, bersama dengan kita ni saya rasa daripada mulut ke mulut. Maknanya kita dah biasa dengan Yayasan Ikhlas daripada dulu lagi nak buat sedekah korban, sedekah daging dan sebagainya. Saya rasa benda itu berterusan. Alhamdulillah. Ini kepercayaan pada pihak yayasan lah. Jadi kalau anda berminat, anda boleh hubungi nombor telefon yang tertera di kaca TV anda untuk menyertai sedekah kambing pengganti korban di bawah Yayasan Ikhlas. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Ustaz Kazim Alias Alhamdulillah. kerana sudi bersama dengan kita semua untuk berkongsi berkenaan dengan sedekah kambing pengganti korban. Baiklah, kita berehat seketika. Selepas ini kita nak tengok apakah aktiviti seni dan budaya di bawah Kerajaan Negeri Selangor dan apakah yang kita boleh lakukan di Negeri Selangor ini.